Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsikan satu kaedah yang saya gunakan untuk mengutip ataupun menerima hasil kerja daripada pelajar. So seperti yang kita tahu, PDPR ataupun pembelajaran dan pembelajaraan di rumah telah bermula semenjak COVID-19 melanda negara kita. Jadi untuk memudahkan guru-guru mengumpul tugasan pelajar, jadi kita ada gunakan banyak cara. Kita bereksperimen dengan pelbagai kaedah untuk memudahkan diri kita untuk menyimak hasil tugasan pelajar dan juga memudahkan pelajar untuk menghantar tugasan. Okey. Jika sebelum ini saya menggunakan kaedah menghantar tugasan melalui Telegram, WhatsApp. Okey, pada saya apabila kita menggunakan kaedah ini, ia tidak begitu menyenangkan kerana pertama sekali kita terganggu kalau orang yang mempunyai masalah emosi. Apabila mereka memandang handphone ini, dia akan jadi stres kerana bila dia pandang handphone, dia akan ingat kerja. Jadi untuk memudahkan tugasan kita dan menstabilkan emosi kita juga supaya kita boleh mentally prepared untuk berhadapan dengan PDPR ni, satu kaedah yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan Google Form. Okey, sebelum lagi saya habis cakap tentang penggunaan WhatsApp dan juga Telegram, ia merupakan satu inisiatif yang baik, tetapi dari segi pengurusan dokumen, maksudnya apabila pelajar menghantar tugasan mereka, tugasan tersebut akan dimuat turun di dalam kita punya handphone, memori handphone, menyebabkan kita apabila menyebabkan memori handphone kita semakin lama semakin berkurangan. Okey, mungkin akan mendatangkan masalah kepada kita di belakang hari. Kita nak sort mana satu hasil kerja pelajar ni. Ni pelajar ni yang hantar kerja ni daripada kelas mana, siapa dia. Jadi bila kita gunakan Google Form untuk pelajar upload tugasan mereka, maka kat sini tugasan-tugasan tersebut tidak akan berada lagi di dalam handphone kita, melainkan kalau kita gunakan handphone kita untuk download dokumen Google Drive. Setengah cikgu dia selesa menanda dengan menggunakan handphone, tapi saya percaya ada juga yang tidak selesa. Jadi di sini apabila kita gunakan kaedah Google Form, segala dokumen yang dimuat naik oleh pelajar itu, bila kita boleh muat turun, tetapi ianya akan di-save di dalam Google Drive kita. Jadi apabila ia di-save di dalam Google Drive kita, ia tidak makan banyak sangat memori bagi handphone dan juga laptop. Jadi apabila kita nak akses dokumen tersebut, kita bebas untuk download dan kalau kita nak print hasil kerja pelajar ke, itu semua terpulang kepada kita. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan tunjukkan macam mana kaedah untuk kita generate form dengan menggunakan Google Form ini. Dan sebagai satu, orang kata macam pigeonhole, sebagai satu pigeonhole dalam bentuk digital supaya pelajar boleh menghantar tugasan mereka. Dan yang menarik ini dekat sini, ia boleh, pelajar boleh hantarkan tugasan dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, dalam bentuk video, Microsoft PowerPoint, image, apa-apa saja. Tetapi kita masih lagi boleh kawal apa jenis fail yang perlu dihantar. Dekat sini cikgu masih lagi ada authority lah untuk setkan ataupun tetapkan apakah fail yang boleh dihantar. Baik baik, cikgu-cikgu semua dah dibekalkan dengan ID MOE masing-masing. Okey, jadi dekat sini saya tunjukkan skrin bagi Google Drive saya. So di sekolah kami kita gunakan ERPH, Google Drive lah, kita gunakan Google Drive. Okey, pertama sekali yang cikgu-cikgu kena buat adalah tekan tombol new ni. Okey, di sini baik ada folder, file upload, folder upload, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form. Baik,
tekan pada bahagian Google Form. Baik, tekan di sini create and share. Okey, untitled form. So kat sini penting untuk cikgu-cikgu letakkan tajuk apa yang cikgu-cikgu nak letak. Contohnya saya mengajar subjek sains, maka saya letak tajuk dia sebagai tugasan minggu 3 sains tingkatan 3. Okey, form description kita bolehlah tulis nama kita. Okay, Cikgu Nur Aisyah binti Jamaluddin. Baik, untitled questions. Okey, kita boleh letakkan di sini begini. Okey, tuliskan nama murid. Okey, baik. Di sini ada pilihan beberapa pilihan di sebelah kanan ini. Kita ada short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload. Okey, baik, ini semua adalah pilihan untuk kita letakkan di kawasan ini. Membolehkan pelajar untuk memberi respon yang tepat. Baik, kalau tulisan nama murid ini nak mudah, kita cuma perlu tekan short answer sahaja. So di kawasan short answer ini nanti pelajar akan boleh menuliskan nama mereka. Baik, di kawasan ini kita tekankan required, maksudnya sekiranya pelajar tidak tuliskan nama maka ia tidak boleh meneruskan. Okey, tak boleh forward lah. Okey. Saya tak nak letak banyak section dekat sini. So kita tekan function add question lagi. Baik, tuliskan nama murid dan di bawah ini kita tuliskan nama kelas murid. Okey, baik. Beberapa pilihan yang kita boleh buat. Contoh dekat sini, saya mengajar tingkatan 3. Baik, ada 2 kelas tingkatan 3 yang saya ajar. Maka saya boleh buat drop down. Okey, function drop down. Okey, di sini mungkin saya letak 3 Crystal. Dan satu lagi saya letak 3 Ruby. Okey. Jadi, setelah pelajar ni tadi dia tuliskan namanya, okay, dia bebas letakkan nama dia di sini, bahagian dia di sini. Okey? Baik. Apa yang perlu kita buat seterusnya adalah seperti biasalah, kita tekan button required dekat sini, tambah lagi question. Okey, di sini. Okey. Muat naik tugasan anda dalam ruangan ini. Okey, ini yang paling penting Ini yang paling penting. Baik, di bahagian sini multiple choice ni kita tukarkan kepada file upload. Baik, file upload dekat sini dia kata let respondents upload files to drive. Okey, files will be uploaded to the form owner's Google Drive. Maksudnya ianya file ini akan dimuat naik kepada Google Drive kita lah. Okey, memori kita lah yang dia pakai Alright, jadi dekat sini nanti saya tunjukkan macam mana nak bagi email daripada luar, email pengguna bukan pengguna ID D5 untuk upload. Nanti kita ada cara dia. Alright, kita tekan saja continue. Baik, di sini. Allow only specific file types. Okey, kalau saya memang suka tetapkan lah. Okey, lebih mudah. Jadi kita gunakan dokumen ataupun kita boleh gunakan presentation ataupun video ataupun PDF, image. Pelajar zaman sekarang ni dia lebih selesa untuk snap gambar hasil kerja dia kemudian dihantar kepada kita. Jadi tak kisah Alright, maximum number of files. Okay, saya tetapkan 10 dan kemudian maximum file size. Untuk seorang pelajar kita boleh letak, kalau tugasan bergantung pada tugasan kita lah. Kalau kita bagi pelajar tugasan yang pelajar kena submit dalam bentuk video, mesti size-nya lebih besar jadi kita perlu sesuaikan. Jadi kalau dokumen saja yang perlu dihantar, saya rasa 10 MB dah memadai. Tapi kalau nak selamat kita letaklah 100 MB Okey, baik. Seperti biasa kita letak ruangan required dekat sini. Jadi ini sahaja keperluan-keperluannya. Baik, kita tengok dekat sini. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tekan dulu bahagian setting ini. Okey, pergi ke bahagian general. Require sign ini kita untick box ni. Jadi dekat sini email awam pun boleh masuk. Jangan lupa tekan save. Alright. Jadi di sini
kita cuba view ni add on, sorry. Kita cuba view, kita tekan gambar mata ni. Baik, cikgu nak Aisyah begini tugasan MOE. Okey, alright. Tuliskan nama murid. Saya, katakanlah saya letak Muhammad Edin. Okey, nama kelas murid. So saya pilih 3 kristal. Okay, muat naik tugasan. So di sini apabila pelajar tekan, okay, dia boleh add apa-apa saja tugasan daripada handphone dia. Kalau dia gunakan handphone kalau pelajar kita gunakan handphone, maka dia boleh pilih sajalah apa-apa file daripada handphone dia tu. Jadi ini lebih mudah pada saya. Okay, so bila pelajar dah tekan, dah upload semua, boleh tekan submit, tak ada masalah. Okay, kemudian cara kita nak share dia seperti biasalah. Cara kita nak share, baik kita tekan send. Kita tekan send, kita pergi ke bahagian yang ada chain ni. Okay, kemudian kita tekan shorten URL. Baik, untuk link ini kita copy dan kemudian link inilah yang akan kita sebarkan kepada pelajar-pelajar kita. So apabila pelajar kita dia dah tekan Google Form ni, dia akan terus dipandu ataupun terus terarah pergi kepada page yang boleh menghantar tugasan tu. Okey, baik. Jadi ini saja untuk kaedah membuat Google Form di mana memudahkan pelajar untuk submit tugasan. Dia bertindak sama seperti Pigeonhole, cuma Pigeonhole ini boleh diakses di mana-mana sahaja, tak kira tempat. Dan of course kita kena ada internet lah, talian internet. Baik, saya nak tunjukkan beberapa form yang saya dah buat. Okay. Contoh di sini saya tunjukkan sains tingkatan 3. So ini adalah form yang lebih awal saya buat untuk pelajar saya hantar tugasan. Baik, tugasan minggu 1 sains. Baik, apa yang saya buat dekat sini saya tunjukkan. Okay, tugasan sains 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Okey, ini adalah standard pembelajaran. Okey. Baik, di sini tuliskan nama anda. Nama penuh. Kemudian boleh pilih kelas, 3 rubi ataupun 3 kristal. Kemudian saya naklah tanya dengan pelajar saya, adakah mereka mengalami kesukaran Nak juga tahu apa masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menyiapkan tugasan-tugasan kita ni Okay, kaedah yang suka dilakukan kaedah yang anak-anak ni suka dekat Google Meet, Google Classroom. Okay, kalau ada cadangan, kita buka juga cadangan. Sebab kita nak tahu pelajar ni dia suka macam mana. Sebab kita kena ikut klien kita lah. Okay, pendapat mengenai PDPR hari ini. Okay, sama jugalah, yang ni yang paling penting, sila muat naik tugasan anda. Dekat kawasan ini di sini kita boleh tengok respon pelajar pada butang responses ini. So responses ini summary dia ada di sini. Jadi setakat 28 hari bulan, tugasan ni saya bagi pada hari Ahad lepas kalau tak ingat saya ingat saya lah, hari Ahad lepas tu hari Khamis lepas macam itulah. Okey. Setakat 28 hari bulan 1 saya telah menerima 12 responses 12 responses ni maksud ada 12 orang pelajar telah akses Google Form saya dan menghantar tugasan. Dan daripada sini kita boleh tengok 3 orang daripada 12 responses ini daripada kelas 3 kristal, selebihnya adalah daripada 3 rubi. So senang cikgu-cikgu nak buat analisis dan nak bagi tahu kepada pelajar, okey 3 rubi dah hantar banyak mana, 3 kristal dah hantar banyak mana. Kamu 3 kristal kena lawan 3 rubi. Macam tu. Alright, sama saja ni semua. Okey, ini part yang paling menarik lah okey pada saya. Baik, ini di bahagian sila muat naik upload ataupun upload tugasan anda di sini. So kita ada 9 responses. Maksudnya ada lagi pelajar yang tak hantar daripada 12 responses tu sebab di kawasan upload tugasan ni saya tak letakkan butang required. Jadi mungkin ambil masa sikit lah untuk ajar. Okay. Untuk buat Jadi dekat sini kita di ruangan kanan ni dia ada view folder. So cikgu-cikgu klik saja view folder ni.
Okey, dan kemudian cikgu-cikgu akan nampak semua tugasan-tugasan yang anak-anak murid cikgu dah kongsikan untuk cikgu, tandalah untuk cikgu semak. Okey, baik. Kita tekan satu. Baik, daripada Nur Hadira, kelas 3 Krista, tahniah dan terima kasih Nur Hadira sebab dah berjaya siapkan tugasan. Baik, dekat sini kalau kita boleh lihat modul bab 1 rangsangan. Okey, ini adalah fail yang dihantar oleh Nur Hadira. So katakanlah kalau cikgu-cikgu tak betah ataupun tak biasa menanda dengan menggunakan peranti canggih zaman sekarang ni, cikgu-cikgu boleh saja download, kemudian printkan saja tugasan ni dan tanda seperti biasa di dalam kertas masing-masing. Kalau saya memang saya akan gunakan cara tersebutlah sebab saya tak berapa suka menanda dengan menggunakan handphone ataupun tab. Pada saya dia consume lebih banyak masa berbanding dengan tanda dekat tangan. Okey, itu sajalah saya rasa. So memang sangat efektif apabila kita meminta pelajar upload tugasan daripada dengan menggunakan Google Form ni. Baik, dari segi kelemahan. Kalau kita nak bincangkan kelemahan memang ada banyak lah, tapi sampai bila kita nak fokus pada kelemahan yang cikgu-cikgu, memang sememangnya PDPC adalah lebih baik berbanding dengan PDPR, tetapi sebab negara kita, bukan setakat negara kita, satu dunia sedang mengalami pandemik dan untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dan juga anak-anak serta keluarga kita, maka PDPR adalah sangat perlulah. Okay, bagi menguruskan fail-fail, cikgu-cikgu perlu work smart. Okey, cuma pesanan saya harap agar apa sahaja komen daripada mereka yang tidak bergelar guru yang mungkin berbau negatif, kita hanya pandang CP-CP saja. Teruskan dengan usaha kita untuk membantu anak-anak kita agar mereka berjaya sebab mereka adalah calon-calon pemimpin pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum.